A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan ketiganya membasuh dua tangannya. Ketiga daripada rukun wuduk. Cara kita nak ambil air semaya, ada hak wajib kita mengerjakan dia enam perkara. Yang lain daripada enam ni dikatakan sunat, dengan makna kalau kita tak kerjakan dia, wuduk kita tu sah. Sudah boleh kita buat sembahyang dengan dia. Yang pertamanya niat, yang kedua membasuh muka. Ni masuk yang ketiga. Sedikit masalah basuh muka yang lepas tu, dia kata sebelah atas sikit, dan tiada dapat. Tiada dengan makna mesti, serta dengan membasuh muka itu membasuhkan satu suku, satu bahagian daripada kepalanya dan tengkoknya dan barang yang di bawah dagunya. Supaya yakin, supaya sempurna basuh muka. Kalau kita tak buat perkara tersebut, tak basuh sebahagian daripada kepala, sebahagian daripada tekak, sebahagian pada dagu, sebahagian pada anggota di bawah dagu, tak sempurna kita basuh muka. Kerana tak boleh jadi tak meratai, tak menghabisi kita basuh muka. Ada tertinggal sebahagian, walau sebahagian yang kecil sedikit sekalipun tak memada. Oleh itu tak dapat tidak kena basuh lebih daripada kawasan muka. Sebelah atas kena masuk kawasan kepala. Itu makna membasuh satu suku pada kepala. Sini kat dahi tempat tumbuh rambut ni, kena masuk tempat tumbuh rambut kata, masuk dalam kepala sikit sebahagian. Dan sebelah tepi ni, sebelah tepi telinga ni, di bawah telinga ni nama dia tengkok. Kena masuk sampai kepada tekak. Dan sebelah bawah dagu ni nama dia barang di bawah dagu, tulang. Penghujung tulang dagu ni nama muka. Kena basuh barang di bawah dagu sampai ke bawah. Itu makna keliling muka dari tempat tumbuh rambut, keliling mari sampai anak telinga, sampai pada tulang ni, tulang kain ni. Mari tu semua sampai ke dagu, itu kawasan muka. Bila kita basuh muka, kita ambil wuduk, kena lebih ke semua. Keliling ni kena lebih. Yang lebih dari sebelah atas dahi ni nama kepala, tepi ni. Yang lebih sebelah telinga ni nama dia sampai pada tekak. Lebih sebelah bawah ni nama di bawah dagu. Itu maksud
membasuhkan satu suku daripada kepala dan tengkok dan barang di bawah dagu. Dan ketiganya membasuh dua tangan seorang yang mengambil wuduk serta dua sikunya. Yakni dua tangan dari hujung jari sampai kepada siku. Maksud serta iaitu siku mesti dibasuh bersama-sama dengan tangan. Bukan makna siku itu sebagai penghujung bagi basuh. Maknanya ketika basuh tangan itu siku mesti dibasuh. Itu makna serta. Serta tu serentak sekali. Semasa basuh tangan siku mesti dibasuh. Itu isyarat. Ulama fiqh kita isyarat kepada bahawasanya ila yang di dalam Al-Quran dengan makna ma'ah. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan wahai orang yang beriman, bila kamu menghendaki sembahyang, hendaklah kamu membasuhkan muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu sehingga siku-siku kamu. Ila di situ asal mana sehingga, maknanya dia tepat penghujung, kena bermula dengan jari, hujung jari, penghujung basuh tangannya siku. Maka kalau kita mula dari siku ke hujung, tak betul lah. Sebab dia tidak jadi penghujung. Maka ila di situ dengan makna ma'ah. Ilal marafiq, yakni ma'al marafiq, serta siku. Sekali dengan siku, siku-siku pun dibasuh juga. Bukan siku itu ditinggalkan. Itu maksud. Membasuh dua tangan serta dua siku. Siku tu dia itu di tempat tulang bersambung antara lengan atas dengan lengan bawah. Kita ni ada dua lengan dari kepala bahu turun sampai kepada seni tu, itu satu lengan. Dari seni itu sampai kepada telapak tangan itu satu lengan. Lengan hak dari hak panjang tu, itu nama dia lengan yang kita buat ukur hasta nama dia. Maka tempat bersambung antara lengan atas dengan lengan bawah tu, di situ nama dia siku, sendah tu. Sendah atau sendi. Penghujung tulang lengan bawah tu, itu nama dia siku, sehingga sampai ke situ. Dan jika tiada dua sikunya, sekiranya seorang itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia, Allah buat dia dengan keadaan yang tidak ada dua siku, tidak ada seni sendah. Allah buat selaju terus selalu dari bahu sampai kepada tapak tangan. Kita Allah buat ada siku, alhamdulillah. Sekiranya Allah nak bagi pengajaran, ada hikmat yang Allah buat hamba dia ni, ada setengah-setengahnya luar biasa. Seperti setengahnya Allah menjadikan dia tu buta, setengahnya menjadikan dia tidak ada kaki, setengahnya tidak ada kaki, tidak ada tangan. Ada di sana hikmat yang Allah kehendak, yang kita tak tahu yang sebenarnya. Bila ada setengahnya fardu buat andaian kata adanya setengah manusia Allah menjadikan dia dengan tidak ada siku. Ketika dia nak ambil wuduk, nak buat macam mana? Wajib dia basuh sampai kat mana? Sekiranya kalau tidak ada dua siku, diiktibarkan qada kedua siku. Kena buat
Kira kata kalau orang normal, orang biasa ni ada siku panjang mana? Dari hujung jari sampai kepada siku. Kalau tangan dia ni panjang 1/2 meter, lepas tu siku berapa sentimeter, berapa sentimeter dia, sentimeter dia tu berapa, kira begitu, kira qadar. Agak-agak kira kata orang biasanya panjang mana, kira dia begitulah. Mudahnya pakai ukur selalu. Dia ukur. Seorang yang tidak ada siku tu, dia ukur dia tinggi 160. Dia pergi ukur dengan orang 160. Tangan orang 160 sama panjang dengan tangan dia. Tangan orang 160 sentimeter tu, siku dia panjang berapa meter, berapa sentimeter, dia pun samalah. Tu makna diiktibarkan qadar keduanya. Dan wajib membasuh barang yang atas dua tangannya. Mana ada di dua tangan tu kena basuh ke semua. Daripada bulu rokmo kita panggil. Dan jika lebat sekalipun bulu yang ada di tangan, lebat pun mesti kena basuh. Zahir dan batin. Sebelah luar dia, sebelah atas, batin tu dua. Satunya di antara bulu, celah-celah bulu tu, bulu yang di tengah-tengah. Mana sorak bulu tu kena rata habis, bukan di hujung saja. Di sorak dia tu, satu orak tu kena, satu helai tu kena sampai ke semua, di celah-celah. Dan juga kulit yang di bawah bulu itu panggil batin. Dan daging yang tumbuh padanya pada tangan. Daging tumbuh orang panggil buah ara dan upamanya, ada daging lebih, dan jari yang lebih, tu kena sampai semua, kena basuh semua ketika ambil wuduk. Dan segala kukunya, sekalian kuku kena basuh juga. Dan wajib menghilangkan barang yang di bawahnya, di bawah kuku, daripada cemah-cemah. Bahasa ni bahasa orang petani kata cemah. Dia jadi bahasa Kedah, bahasa Kelantan, bahasa standard panggil kotor-kotor. Daripada benda kotor, kotoran. Daripada cemah-cemah, daki-daki, benda kotor-kotoran yang di bawah kuku. Kena wajib menghilang. Wajib basuh. Wajib kerak kuku. Wajib tak kerak kuku pun kena guna sabun basuh supaya hilang kotor-kotor. Kata wajib menghilang daripada cemah-cemah yang menegah sampai air ke bawahnya, ke bawah kuku. Kalau cemah tu cemah color warna saja, jadi hitam dengan sebab kita kerja, kita kerja gaul tanah, pegang tanah ke, dia cemah tu ada warna saja, seperti warna dakwah misalnya, jiring tak ada, diri tak ada, hak tu tak wajib menghilangkan. Cemah ni seperti ada tanah terlekat di bawahnya, kamar dia kering. Bila kita ambil wuduk, air tak sampai, dia tak bersera. Dengan sebab ada kotor tu, ada tanah kering, seluk kering, lumpur yang kering di dalam tu. Itulah wajib membuang. Kalau dah hari ni kita kata seperti gain, getah, yang kita buat tempel tapung, tayar mutu, tayar kereta, buat melekatkan plastik tu kena tangan kita, ataupun cat, kita cat untuk spray, cat untuk lomo seming, lomo kayu tu kena. Maka itu dia ada jiring, seperti plastik lah, dia menghalangkan sampai air. Tu wajib menghilangkan, sama ada di bawah kuku ataupun
dilai. Bila ada perkara yang menghalangkan sampai air kepada tangan dan juga kepada siku, tu wajib menghilangkan. Dan duri yang pada tangan, kalau ada kena duri, orang-orang kerja ladang, orang kerja berkebun, kerja jenis buat masuk dalam rimau hutan-hutan lah, jaga pegang duri, lekat duri. Maka duri tu bila kita tanggalkan dia, kita cabut dia, ada lubang. Maka tepat duri tu bila kita tak cabut, dia tak sampai betul lubang dia, dan keliling duri tu zahir dia tak sampai air. Wajib cabut duri. Kalau duri tu kecil, sangat kecil, tidak ada kesal kalau kita cabut, itu tak wajib kita cabut. Dan tiada wajib menghilangkan keruping gudil. Kita jadi gudih. Kalau orang petani, kita petani kata gudih. Gudil jadi seperti melecuh kena air, ada nanah kat dalam tu dan rasa gata-gata tu. Itu panggil gudih. Kamar dia bila keluar dah, bila keluar nanah dia nak sembuh tu tinggal kuping. Kena menghilang ke kuping tu supaya air sapa di bawah kuping. Tidak wajib. Jika mudah menghilangkan sekalipun. Dan berlakulah segala hukum ini, hukum menghilangkan perkara yang cemar yang menegah sampai air, duri, hukum ini berlaku pada segala anggota wuduk. Bukan di tangan saja, di muka, di kaki. Dan jika seorak rambut dan keempatnya menyapu satu juzuk daripada kulit kepalanya atau menyapu setengah rambut kepalanya yang di dalam hak kepalanya. Ini di dalam mazhab kita Syafi'i, sapu satu juzuk daripada kulit kepala sudah tertunai kita fardu wuduk. Rukun wuduk sudah hasil, sudah tertunai. Satu juzuk, satu bahagian, walau bahagian itu kecil, halus, sedikit saja. Sama dengan biji jagung, biji kacang hijau sekalipun. Kita sapu sebanyak tu pun hasil dah. Sudah kita tunai dah fardu wuduk. Kulit kepala ke ataupun rambut, setengah rambut. Tapi rambut syarat yang di dalam hak kepala, di dalam kawasan kepala, di dalam lingkungan kepala. Kalau rambut yang panjang, kalau kita tarik sebelah terhola dia tu, dia terkeluar daripada hak kepala, kita sapu ke hujung yang keluar pada hak kepala tu tak mada. Dan jika seorak rambut atau setengah rambut, setengah seorak rambut sekalipun memada dah. Kita sapu seorak rambut, setengah seorak rambut di hujung seorak rambut sekalipun. Ini mazhab kita Syafi'i. Di dalam mazhab Hambali wajib sapu semua kepala, seluruh. Mazhab Hanafi wajib sapuhnya seperempat. Sebahagian daripada empat bahagian rambut kepala dia. Di dalam mazhab kita iaitu setengah, sebahagian daripada kepala, kulit kah atau rambut. Ini masalah khilaf di antara mazhab kita, kerana dia berdasar kepada imam kita Syafi'i. Dia berdalil dengan kata dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya,
iaitu satu ketika Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk di dalam keadaan dia pakai serban. Ada serban di atas kepala dia. Bila dia nak sapu kepala, dia angkat serban dia sapu sebahagian daripada kepala dia. Kemudian dia letak serban dia balik, dia menyempurnakan sapu di atas serban. Dia sapu di atas serban dia. Maka dari situ Imam Syafi'i kata, itulah jadi dalil yang menunjuk bahawasanya kepala tak wajib sapu dengan secara seluruhnya, kesemuanya. Dengan dalilnya Rasulullah sapu sebahagian saja. Sebahagian itu tak boleh nak ukur, nak kata satu robok, seperempat ke, sepertiga ke. Maka memberi arti kata sebahagian. Maka tiap-tiap yang dinama dengan kata sebahagian, sepertiga ke, seperseratus ke, satu daripada seratus ke, satu pada 1000, nama sebahagian. Munasabah dengan kata Allah berkata wamsahu biruusikum, masuk dengan ba di situ. Allah tak kata wamsahu ruusakum, sapuhlah kamu akan kepala kamu. Dia kata biruusikum, sapuh di kepala, menunjuk kata litab'id, menunjuk kata setengah. Ba itu menunjuk kata setengah, sebahagian daripada kepala. Itulah wajah dan dalil bagi mazhab Syafi'i. Maka kesemuanya alhamdulillah dikata semua pendapat adalah betul, nisbah dengan kita nak buat amal. Itu kaedah kata khilaf ulama, adakah yang betul satu ataupun betul kesemua. Setengah pendapat kata betul semua, setengah pendapat yang betul satu saja. Maka maksud dengan kata betul semua, betul satu, dengan mana yang kata yang kena yang betul satu iaitu pada hakikat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang betul satu. Dia tak boleh nak betul ke semua, betul satu saja, yang lain salah. Tetapi yang betul satu itu tidak tentu. Sekiranya betul mazhab Syafi'i, mazhab yang lain salah, salah pun betul juga nisbah dengan buat amal. Orang nak amal, siapa nak ikut, boleh, yang mana-mana tu sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna betul ke semua, betul ke semua dengan makna semua pendapat tu boleh kita ikut dan sah pada syarak kita beramal dengan dia. Tidak dia ambil salah kita di akhirat. Allah tak ambil salah kita orang mazhab Syafi'i. Kalau ditanya, Allah tanya kata, kenapa kamu sapu setengah kepala? Sebab apa kamu sapu setengah kepala? Kamu semaya kamu tak sah, tak ada berlaku perkara itu di akhirat. Dan patut kita ingat bahawasanya perkara yang khilaf ulama sebagai khilaf yang kuat, sunat kita meraihkan, sunat kita jaga dengan bahawa kita keluar daripada khilaf, yakni kita kena menjadikan diri kita tak duduk di dalam khilaf itu. Kita menjadikan diri kita ke semua pendapat, ke semua pandangan ulama itu kata ibadat kita tu sah. Itu makna kita keluar daripada khilaf, sunat. Dengan bahawa kita sapuhlah kepala kita ketika ambil wuduk ke semua. Sapuh dengan secara seluruh habis. Bila kita sapu seluruh habis ke semua, tidak ada satu ulama pun mengatakan tidak sah wuduk kita. Kita terkeluar, terbit daripada khilaf. Mazhab Syafi'i kata sah kerana mazhab Syafi'i kata sebahagian saja. Mazhab Ahmad kata sah kerana dia kata semua kita sudah sapu semua. Mazhab Hanafi dia kata seperempat, kita sapu semua, dia kata sah juga. Maka habis ke semua mazhab kata sah. Biasa orang mazhab Syafi'i dia tak kerja hak sunat. Tetap sapu kepala tu.
Kenapa dia tak buat? Itu satu rugilah. Di dalam mazhab Syafi'i sendiri sungguh berkata hak wajib sapu sebahagian, sunat menyapu ke semua kepala. Kita kerjalah yang sunat. Bila kerja yang sunat, kita selamat, terlepas daripada khilaf. Dan tiada memadai menyapu atas rambut yang disanggul. Ini nisbah dengan perempuan. Rambut hak dia sanggul, dia hipung-hipung, dia lipat, dia selit. Kamar dia tepat dia lipat, dia selit tu dia sapu kat situ. Yang disanggul sekira-kira jika ditarikkan dia kan rambut yang disanggul keluar daripada hak kepala, terjawab jika. Nescaya keluar daripada kawasan kepala. Hak dia sanggul ni hak sebelah atas belakang. Mari letak atas kepala, dia selit dengan rambut dia lekat kat situ. Dia sapuh tepat tu, kalau lepas turun tak ada dalam hak kepala, lepas ke atas belakang. Maka tidak memadai. Kerana rambut tu luar daripada hak kepala. Dan memadai pada menyapu kepala barang mana pihak ada ia kepala. Mana-mana pihak, mana-mana penjuru. Mana-mana arah, sebelah kiri ke, sebelah kanan ke, sebelah depan ke, sebelah belakang ke, sama tengah ke, boleh. Dan jika pada juzuk yang wajib membasuh dia akan juzuk serta muka dahulu sekalipun. Dulu kita wajib basuh muka, kena wajib melebih. Kena masuk hak kepala. Iaitu atas pada kalau dahi ni sampai pada tepat tumbuh rambut. Masuk kepada tepat tumbuh rambut. Kemudian kita sapu kat situ pun memada dah. Hak tepat kita wajib basuh ketika basuh muka. Kerana dia dikira kepala kat situ. Dan tiada ta'yin, tidak ditentu. Menyapu, yang ni menyapu kepala itu dengan tangan. Sapu tak mesti kena sapu dengan tangan. Dan jika disapu dengan kayu atau upama kayu, memadalah ia. Misalnya ya orang handsome, dia tak takut hilang kecantikan rambut dia tu, dia sapu dengan sisir, penyikat atau sikat rambut tu. Dia celur air, basahkan sisir rambut dia tu, dia buat air, dia sapu dengan sisir lah. Dia sapu, dia sisir rambut dia dengan sisir yang basah. Boleh memadai. Tak mesti sapu dengan tangan. Kalau dengan kayu boleh, upama kayu tu sisir. Dan jika membasuh kepalanya, dia basuh terus, tak ada sapu. Beza kalau basuh, dia cucuk air mengalir, air berlari. Makna air ada titik-titik dia. Itu dia panggil basuh. Kalau ada pun sapu, tidak ada air yang mengalir, ada basah saja. Kita kata kita ambil air dengan tangan kita, dipeli ataupun celup di dalam kolah air, kita angkat mari tangan kita, kita retak. Kita retak-retak habis. Biji-biji titik-titik air ada pada tangan kita. Hanya ada basah-basah air dia ya. Basah. Kita sapu, itu nama sapu. Sapu tu tidak ada air yang berlari dah. Ada basah air saja. Itu sudah memadai. Tapi kalau lagi basuh, atau menghantarkan tangannya yang basah, dan jika tiada menggerakkan dia kan tangan yang basah sekalipun, memadai jua. Kita basuh kepala, jiruh tak sapu, ambil air jiruh, masuk di bawah peli, cucuk buka air, air turun. Itu nama basuh. Ataupun tangan kita hak basah letak saja, tak ada gerak, tak ada alih, itu pun memadai. Sebab apa?
Sebab pada lurah di segi bahasa nama dia sapuh. Pada syarak sudah nama sapuh. Dalilnya Imam Syafi'i kita dia di segi bahasa dan pahaman dia jauh. Kalau kita kata sapuh ni kena gerak tangan. Kita gerak tangan, letak. Kalau tak gerak tak panggil sapuh, letak saja. Tapi di segi bahasa dia panggil sapuh. Dengan dalilnya sabit di dalam hadis, siapa sapuh kepala anak yatim, maka Allah ampun dosa dia sebanyak rambut bagi anak yatim. Itu maksudnya. Maka sabit dalam hadis, siapa letak tangan di atas kepala anak yatim, itu nama dia, makna dia sapuh kepala anak yatim. Tak mesti letak sapu. Dia letak gitu pun nama dia sapuh kepala anak yatim. Itu tepat faham kata, kalau letak sahaja tidak menggerak dinamakan sapuh. Imam Syafi'i kita dia faham, kita bina kita buat rumah di dalam tanah haram, adakah sah kita nak jual rumah yang kita bina? Kita nak sewa, nak jual, adakah boleh? Kerana tanah haram tak boleh jadi tak jadi milik. Maka Imam Syafi'i kata boleh nak sewa, boleh nak jual. Sebabnya kerana pada hari Fatah Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa masuk di dalam rumah bagi Abu Sufyan, maka dia yang aman, tak kena tangkap, tak kena bunuh, terpelihara darah dia. Jadi Rasulullah bangsa rumah Abu Sufyan yang di dalam tanah haram tu kata rumah Abu Sufyan, makna milik dia. Bila milik dia, boleh dia nak sewa. Itu cara faham. Bukan mesti kata rumah yang siapa bina adalah milik dia atau bukan milik dia, tak mesti nas. Begitu nama dia nas. Itu arti ijtihad nama dia. Itu ijtihad. Ijtihad kena mencurahkan pahaman dia tu untuk faham. Fikir nak faham. Tengok hujah, tengok dalil. Kembali kepada dalil yang tidak ada, yang tidak nas, dalil yang dipaham daripada qarinah daripada di halaman tu. Itu makna letak tangan saja pun tidak menggerak memadai, dinamakan sapuh. Dan kelimanya membasuh dua kakinya serta dua mata kakinya. Mata kaki dipanggil dan juga dipanggil buku lali. Iaitu tulai yang timbul, tulai yang jadi bonggok hak tepi, dua belah tepi, sebelah dalam, sebelah luar, sebelah atas daripada telapak kaki tu. Kalau dari betih turun nak sampai pada kaki tu ada dua tulai yang timbul tu. Itu nama dia dua mata kaki. Wajib basuh kaki dari hujung jari serta dengan dia tu mata kaki. Dua mata kaki. Itu pun serta seperti tadi. Serta seperti dua tangan serta siku. Ila makna ma'ah. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ila dengan makna ma'al ka'bain. Dan jika tiada memakai muza. Basuh kaki ni wajib kalau tidak pakai dua kasut panjang. Kasut yang menudung, yang menutup dua mata kaki.
Kalau kasut kita pendek, tak panggil muzah. Kasut kita panjang sampai menutup dua mata kaki, dia panggil muzah. Kasut, kalau kita pakai kasut dengan syarat-syaratnya, tak payah basuh kaki. Memadai sapuh di atas dua muzah tu saja. Kalau kita tak pakai muzah, wajib basuh kaki. Dan jika memakai muzah, wajib menyapuh muzah atau membasuh kakinya. Beri pilih. Semacam semaya sunat lah. Kita nak semaya berdiri boleh, nak semaya duduk boleh. Mana-mana satu harus. Boleh nak ambil dengan secara tidak tentu. Dengan secara tentu tu wajib. Tentu kaki ke, tentu muzah ke wajib. Mana-mana satu beri pilih harus. Dan wajib membasuh barang yang atas kedua kaki daripada bulu dan lainnya, seperti barang yang tersebut pada membasuh dua tangan dulu. Dan keenamnya tartib. Tartib memperaturkan asalnya. Mengerja dengan secara teratur, dengan cara tersusung. Yang pertama dibuat dulu, yang kedua dibuat kama dia pada yang pertama, yang ketiga dibuat kama dia daripada yang kedua. Buat dengan cara teratur. Jangan buat dengan cara sungsang, dengan cara selang-seli. Yang pertama kita buat yang ketiga. Yang terakhir kita buat kali yang pertama. Misalnya basuh kaki kama dia, dia yang terakhir kita pergi buat yang pertama. Yang kedua kita basuh tangan, sepatut basuh tangan. Yang kedua, yang ketiga, sepatut dia lepas basuh muka, kita buat dia selepas basuh kaki. Itu tak betul. Maka rukun ni tidak ada yang salah lah. Tidak ada orang menceroboh, orang yang sengaja meninggalkan dia. Kebiasaan kita buat mengikut tartib ini. Muka, tangan, kepala, kaki. Tapi yang pentingnya, yang penting kita tahu kata tartib ni satu rukun penting. Bila kita buat, kita basuh anggota wuduk tak sempurna di mana-mana satu anggota. Itu penting. Misalnya, kita basuh muka tidak meratai. Ada satu tumpuk, satu bahagian daripada muka tak sampai air. Kama dia, kita tak sedar. Sedar-sedarnya, sudah dah basuh kaki, pergi nak semaya, masuk kepada cermin, suluh cermin, ada getah, ada penempel yang terlekat di tepi tulang ke, di tepi pipi. Nyata bahawasanya basuh muka kita itu tak meratai. Bila tak meratai, cara dia nak buat macam mana? Cara dianya, kita buailah penempel, buailah perkara yang menegah sapak air, kita basuh tempat yang tak sapak air itu dengan niat basuh muka di tempat tu supaya rata meratai. Sudah rata, kita boleh kena cukup dah wuduk kita, kerana tangan kita sudah basuh, kepala kita sudah sapuh, kaki kita sudah basuh. Kita hanya basuh di sebahagian yang tak sampai air itu saja. Jawabnya tidak. Kerana luput rukun tartib. Kerana tadi kita basuh tangan tadi bukan terjatuh kemudian daripada basuh muka. Tak kena dengan tempat dia. Sapuh kepala tidak terbilang, tidak dibilang, basuh tangan tidak dibilang, basuh kaki tidak dibilang, kerana dia tidak
dibuat mengikut tertib. Tangan dibasuh tidak jatuh kamar dia pada basuh muka. Bila tangan tak dibilang, sapuh kepala tak dibilang, basuh kaki tak dibilang. Makna wajib mengulangi semula. Wajib basuh tangan semula, sapuh kepala semula, kaki semula. Andai kata kalau yang tak sempurna itu kaki. Kalau tak sempurna kaki, kita hanya basuh kaki saja. Tempat yang tak rata itu, basuh kat situ, tak payah muka, tak payah basuh semula. Kerana semua tu sudah tertib. Muka basuh pada tempatnya, tangan kita basuh pada tempatnya, kamar dia pada muka, basuh ketika dia dah, kepala pun sama, kaki basuh kamar dia pada sapuh kepala. Mana tak payah kita ulang wuduk semula. Begitu juga masalah tayamum. Bila kita tayamum sebahagian pada tangan kita tak boleh kena air, kita kena tayamum ganti dia. Maka nak tayamum itu kena sudah ambil wuduk kah? Tak, mesti tertib. Kena basuh muka, kamar dia basuh tangan, kamar dia tayamum ganti tempat tak boleh kata air, baru sapuh kepala. Jangan ambil wuduk sudah dulu, barulah mari tayamum, tak boleh. Kerana tidak tertib. Itu faedah tertibnya. Itu forok dia. Itu makna tertib seperti yang telah tersebut itu. Maka jika lupa ia seorang akan tertib, tiada memadai. Tak mada kerana dia satu daripada rukun. Bila tinggal rukun tak mada. Artinya tiada dibilangkan dengan barang yang jatuh pada lain daripada tempatnya. Basuh yang bukan pada tempat, basuh tangan bukan lepas daripada basuh muka, tak memadai, tak dibilang pada syarak. Maka tiada menapi bahawasanya hasil baginya membasuh mukanya jika menyertai niat. Jika dia lupa tertib, tak mada. Maksud tak mada, tak dibilang dengan barang yang jatuh, dengan basuh yang jatuh pada yang lain daripada tempatnya, tempat barang. Kita basuh tangan bukan di tempat dia, tak dibilang. Sapuh kepala bukan di tempat dia, tidak dibilang. Maka tiada menapi, tak berlawan tertib dengan ini makna bahawasanya hasil baginya bagi seorang mutawaddi membasuh mukanya jika menyertai niat. Ini boleh jadi ada kekurangan kitab, ada jatuh. Maksud dia nak royak, nak bagi tahu begini, iaitu kita basuh muka, kita berkomo, kita hisap air ke hidung. Semasa kita hisap air ke hidung, masa kita berkomo, kita niat wuduk serta kita niat kita tak ada niat basuh muka. Kita niat ambil wuduk, tapi masa kita isap air ke hidung atau berkomok itu tersentuhlah sebahagian daripada muka. Di semasa tu kalau kita ada niat, hasil niat. Jika kita ada niat muka ratik, hasil basuh muka. Itu tidak tertib tu. Tidak tertib itu dia kata tidak memadai. Tak madai makna tiada dibilang. Tak dikira kata sudah dibasuh. Maknanya niat tu mada. Niat dia tu mada.
Kalau dia tidak niat basuh muka, wajib dia mengulangi basuh muka semula. Tempat basuh tu, tempat terbasuh tu kena basuh semula. Kalau dia niat muka dah, tak payah basuh kerana dia di tempat dia dah. Kalau dia niat muka, kerana jadi tempat dia. Kalau tak niat muka, dia ada niat wuduk, bukan di tempat dia. Tempat dia lepas daripada dia berkoma. Tapi bila ada niat muka, sudah memadai. Cuma tidak dibilang basuh, kena mengulangi basuh semula. Dan jika membasuh 4 orang yang lain, akan anggota seorang. Kita wakil ke, kita tak wakil, ada 4 orang tolong ambil wuduk kita supaya cepat. Supaya ringkas, supaya kita nak gaduh ni, nak cepat, kalau kita buat sendiri pakai masa setengah minit. Kita suruh 4 orang pakai masanya 5 detik saja atau 3 detik, 2 detik. Mu tolong basuh seorang ni, mu tolong basuh muka, seorang ni mu tolong basuh tangan, seorang ni mu sapuh kepala, seorang lagi mu basuh kaki. Kalau 4 orang tu basuh bersamaan. Bersamaan pada kali yang satu dengan izin seorang mutawaddi. Terangkat hadas mukanya jua. Tak detik tu lah, buat detik tu lah, terangkat hadas muka saja sebab tidak ada tertib. Muka tak apa, dia kena hak tepat dia di awal. Jika ada niatnya, hadas muka terangkat tu jika ada niat pada ketika membasuh muka. Itu kalau orang basuh. Dan jika tenggelam yang berhadas kecil, dia menyelai turun di dalam air serta niat akan wuduk. Daripada akan dia. Barangkali kita dipada akan dia, dimada. Bukan daripada, dipada akan dia, yakni memadai cukup. Dia turun tenggelam dalam air, dia niat wuduk. Dan jika tiada diam ia, yakni tiada duduk lama padanya pada air, di dalam air sekalipun. Tak duduk lama, tenggelam, menyelai turun, bangun naik. Itu sah dah wuduk dia mada. Sebab apa? Kerana hasil tertib pada beberapa lahzah yang sedikit jua. Dia sudah boleh kita bila 4 boleh dah. 1, 2, 3, 4. Kita menyelai saja aku ambil wuduk. Sudah saja aku ambil wuduk tu 1, 2, 3, 4. Muka, tangan, kepala, kaki cukup dah. Di dalam lahzah yang sedikit. Di dalam 1 detik tu kita 1 detik, 1 wik nanti tu boleh kita bahagi lagi beberapa lahzah. Kita hari ni 1 minit 60 detik. 1 detik tu boleh kita bagi 60 lagi. 60 lagi. Pas dalam 60 tu ada 4. Satunya untuk basuh muka, satunya untuk basuh tangan, satunya untuk sapuh kepala, satunya untuk basuh kaki. Itu lahzah yang sedikit. Sempat lagi nak bila boleh. Maknanya ada tertib di dalam lahzah yang sedikit. Boleh macam tu. Adapun yang basuh 4 orang tadi, dia serentak, tak ada lahzah. Kalau ada lahzah dia, bagi mu basuh muka, detik pertama, selepas pada detik pertama aku basuh tangan, lepas pada detik tu sapuh kepala, itu hasil lah. Kita buat andaian tu, makna detik tu lah, tidak ada tertib. Kalau menyelam, dia ada tertib dengan automatik. Dengan automatik, dia ada tertib. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bermula sunat wuduk itu amat banyak. Kita rehat boleh 2, 3, 4 minit.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa ulhiqa bihi, dan dihubungkan dengan dia bijam'il mudzakkar salim, dengan jamak muzakkar, disambung, yakni diberi hukum di i'rab sama, akan ulu, akan perkataan, akan kalimah, akan lafaz ulu. Wa alamuna, dan lafa alamuna, wa araduna, dan lafa aradun, wa sinun, wa ishrun, dan lafa sinun, dan lafa ishrun. Wa babuhuma, dan bab kedua-dua, ba ishrun, ba sinun, yang masuk di dalam bandingan bagi sinun. Ishrun tu tiap-tiap isi adat, bak dia isi adat yang cukup puluh. Dia panggil uqud, 20, 30, 40, 90, sampai 90. Ishrun, salasun, arba'un, khamsun, situn. Bak sinun, ada bak dia iaitu isim isim yang akhir dia ha, yang asal dia sanatun, sanawun. Jadi tukar waw itu jadi ta, sanahun, sanatun tu. Tiap-tiap isim yang sama dengan sinun, i'rab seperti jamak muzakkar salim. Wa ahlun, dan lafaz ahlun, wa illiyun, wa nahwuh, dan illiyun dan upamanya. Kita kata lain lagi tu hak sama dengan dia, banun, al-malu wal banun, semua tu nama mulhaq. Isim-isim yang disambung, yang dihubung, yang di-i'rabkan seperti jamak muzakkar salim. Apa arti makna dihubung? Makna dihubungnya dengan makna asalnya hak i'rab dengan waw, rafa' dengan waw, nasab dengan ya, khafa' dengan ya, itu jamak muzakkar salim. Itu hak asal dia. Betul-betul jamak. Adapun ulu alamun ini bukan jamak. Itu makna dihubung. Makna kita kena tahu, kita kena faham. Kalau di dalam bab akidah kena i'tiqad lah. Itu makna. Kena i'tiqad, ada dua. Ada jamak muzakkar salim hak hakiki. Itu jamak sungguh. Di sana bukan jamak. Kita i'tiqad dia bukan jamak. Ini iaitu ulu alamuna araduna ni bukan jamak. Tetapi dia diberi hukum seperti jamak muzakkar. Dia ni bukan jamak, tapi i'rab dia, hukum dia seperti jamak muzakkar salim. Kerana orang Arab cakap i'rab dia seperti jamak muzakkar. Hakikat dia bukan jamak muzakkar. Itu makna dihubung. Dia ni dihubung saja. Seperti kita kata, banding kalau kita kata kita orang anak asal dalam negara tertentu, nama kita warga negara. Tetapi bila orang luar pada negara masuk duduk di dalam negara tu, kerajaan bagi kemudahan, bagi hak seperti warga negara. Dia adalah penduduk seperti warga negara, bukan warga negara. Itu mana dihubung. Kita kena tahulah, dia ni bukan warga negara.
Sebab dia bukan peranakan di dalam negara, bukan dia ni asal daripada bangsa negara tu. Katakanlah begitulah jamak muzakkar salim, dia hak asalnya dia mesti kena ada mufrad. Itu syarat jamak muzakkar salim. Mufrad dia mesti kena dua. Satunya isim alam, yang keduanya isim wasaf. Syarat mufrad dia tu pula isim alam, isim wakaf tu kena perkara yang berakal. Itu syarat jamak muzakkar. Seperti Zaidun isim alam, dia tu berakal. Boleh kata Zaiduna. Muslimun isim wasaf, dia isim wasaf yang berakal, orang Islam. Boleh jamak muzakkar muslimuna, itu jamak hakiki. Adapun ulu tidak ada mufrad baginya. Dia cakap, orang Arab cakap ulu selalu. Tidak ada mufrad, dan dia bukan alamiah, dan dia bukan isim wasaf. Tidak ada mufrad. Ulu ni mufrad dia kat mana? Satu daripada ulu tu. Kalau kata seorang muslim, boleh kata muslimun. Kalau dua, boleh kata musliman. Kalau banyak, kata muslimun. Ulu ni segala tuan, segala ampunya. Maka kalau nak kata satu ampunya, nak kata macam mana ulu? Tak ada. Kena kata sahib, lain daripada lafaz dia. Ada mufrad yang lain daripada lafaz ulu. Sahibun, seorang tuan, seorang ampunya. Sahibani, dua ampunya. Ulu tak ada. Ulu yang mufrad tak ada. Ulu yang tasniah tak ada. Ada-adanya, ada yang jamak. Itu makna dia bukan jamak. Dia mulhaq bagi jamak. Katalah yang lain, luput mufrad. Alamun, alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, dia i'rab seperti jamak, tapi dia bukan jamak. Dia luput apa? Alamin. Alamin, dia luputnya, dia bukan ketentuan dengan yang berakal. Alamin, perkara yang lain pada Allah, ada yang tidak berakal. Maka syarat jamak mesti kena mufrad dia yang berakal. Itu luput. Luput syarat jamak. Wa aradun. Aradun pun demikian juga. Dia tidak berakal. Dia tidak berakal. Aradun makna segala bumi. Bumi perkara yang tidak berakal. Sekalipun ada mufrad dia ardun, ada mufrad alamun, ada mufrad dia alam, ada mufrad. Tetapi dia mufrad dia ghairu akil, yang tidak berakal. Begitu juga tahun, ada mufrad dia, tapi mufrad dia bukan mufrad muzakkar. Syarat jamak kena ada mufrad. Mufrad dia muzakkar yang akil. Sinun mufrad dia sanatun. Sanatun makna tahun, bukan muzakkar. Muannah, lagi pula tidak berakal. Dan lagi pula dia luput syarat, bukan alamiah dan bukan isim wasaf. Katalah ishrun, tidak ada mufrad baginya, dan bukan yang berakal dan bukan isim wasaf. Habis kat situ. Makna kita kena dua di dalam bab ni. Isim tasniah ada hak asal dia dan ada mulhaq dia, mulhaq tasniah. Jamak muzakkar ada hak asal dia jamak muzakkar dan ada mulhaq bagi jamak muzakkar. As-sadisu, yang keenam, daripada
yang keluar daripada asal. Asalnya ropak dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Ada keluar daripadanya ba yang keenam, yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Yani ba yang keenamnya yang keluar daripada asalnya dipanggil al-amsilatul khamsah atau dipanggil al-af'alul khamsah. PN 5 PN di dalam PM Dorek yang tasrif dia 14. Ada 5 misal, 5 rupa, 5 bentuk. 5 bentuk ni i'rab dia tidak seperti asal. Tidak ropak dengan dhammah, tidak nasak dengan fathah, tidak jazam dengan sukun. Macam mana dia keluar pada asal? Fa innaha, maka sesungguhnya al-khamsah, 5 ni, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Dhabit dia PM tiap-tiap PM dharak yang berhubung dengan alif tasniyah, dengan waw dhamir jamak, dengan ya mufrad muannas mukhatabah. Itu nama dia 5 PM, 5 misal. Sebab ada 5 rupa di dalam tasrif 14, dia panggil amsilatul khamsah, misal-misal yang 5. Kerana 5 tu PM, dia panggil PM 5. Di dalam 14 ya ada 5 rupa dia, 5 PM. 5 PM ni berhubung dengan alif tasniyah 2 rupa, yaf'alani mula dengan ya dan mula dengan ta, taf'alani. Berhubung dengan waw dhamir jamak 2, yaf'aluna, taf'aluna. Berhubung dengan ya muannas mukhatabah 1 saja hak mula dengan ta, iaitu taf'alina. 5 ni turfa'u, fa innaha al-khamsah turfa'u, diropak akan dia bi thubutin nuni, dengan sabit nun, ai bin nuni sabitah, dengan nun yang sabit, nun yang ada. Ni na kat belakang itu nun alamat ropak. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nun itulah alamat ropaknya. Dia tak ropak dengan dhammah dak. Dia teruzur tak boleh ropak dengan dhammah kerana berhubung dengan alif tasniyah, dia hajat kepada nun seolah gitu. Wa tujzamu, dan dijazam akan dia, akan al-khamsah. Wa tunsabu, dan dinasab akan dia, dijazam dinasab bihadfiha, dengan buang akannya akan nun. Masa nasab, ketika nasab tak ada nun. Az-zaidani yaf'alani, ada nun. Kalau ketika jazam, az-zaidani lam yaf'ala. Cuba tengok di dalam Al-Quran, fa illam taf'alu wa lan taf'alu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum in kuntum sadiqin. Fa illam taf'alu, maka jika tidak membuat oleh kamu, taf'alu tidak, na tak ada dah, buana. Walan taf'alu, dan tidak akan boleh buat oleh kamu. Lan taf'alu, na tu buat. Jazam, nasab, buanu. Kama dia di sana buanu bukan ketika jazam, macam mana pula? Bukan ada satu di dalam Al-Quran ketika ropak tidak ada nun. Nun dibuat. Oh, itu dijawab dengan kata wa amma nahwu, adapun upama atuhajjunni. Yani wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, atuhajjunni, firman ni fal mahzufu, maka bermula yang dibuang,
Hak buahnya nunul wiqayati, nun wiqayah. Nun yang masuk di akhir PN. Kerana nak jaga PN, nak pelihara PN supaya tidak jatuh kasrah. PN dia tidak ada yang kasrah. Kalau tidak ada nun itu PN terpaksa kena kasrah. Maka nun dia masuk kerana nak jaga PN daripada kasrah dinamakan nun wiqayah. Waqayaki wiqayah makna memelihara. Maknanya atuhajun itu dia ada dua nun asalnya. Atuhajunani. Atuhajuna ni. Ada dua. Kemudian hak sekarang buat satu. Yang buat tu bukan nun alamat rafa'. Yang buat nun wiqayah. Tu mana atuhajuni yang dibuatnya ialah nun wiqayah. Bukan nun alamat rafa'. Wa amma illa an ya'funa. Dan ada pun firman Allah Subhanahu wa taala illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Itu fal wawu maka bermula wa tu aslun wa asal afa ya'fu, bukan wa tu wa dhamma jamak. Bila wa dhamma jamak, wa tu wa asal fa'il wal fi'lu dan bermula fa'il mabniyun yang dibina ai ala sukun, yang dibina di atas sukun. Maknanya fa'il 5 tadi ketika rafa' dia rafa' dengan nun. Jadi ada dikritik bila rafa' dengan nun, macam mana nun tak ada pada atuhajun ni. Jawabnya nun ada, yang tak ada di situnya nun wiqayah. Ketika nasab dengan buah nun sekarang dikritik ayyafuna antu harah nasab ayyafuna, macam mana tak buah nun, tak kata ayyafu sedangkan dia ketika nasab. Jawabnya ayyafuna memang dia tu wa dia tu ya'funa bukan fa'il 5, bukan amsilatul khamsah, kerana wa dia tu wa asal. Hak kata fa'il 5 wa dhamma jamak. Ini sama dengan yadkhulna, sama dengan yadribna, sama, iaitu fa'il bina di atas sukun kerana berhubung dengan nun jamak muannas. Nun itu nun bukan alamat rafa'. Hak kata nasab dengan buah nun yang jadi alamat rafa'. Sekarang nun ialah nun jamak muannas. Fi'il mudhari' ketika berhubung dengan nun jamak muannas dia bina di atas sukun. Ya'funa wa yaf'ulna, seperti yadkhulna. Sama dengan yakhrujna. Lain pada bab dia yadribna, yansurna, yaftahna, sama. Bi khilafi dengan menyalahi wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Ni lain. Wa an ta'fu, wa ni wa dhamma jamak. Wa juzuk kelimah tu dibuah. Asal ta'fu. Ta'fu afa ya'fu. Ta'fuuna. Masuk an buah nun an ta'fu. Wa lapan tu dibuah kerana berat dia dhammah di atas dia. Ta'fu wu tu dhammah buah, jadi ta'fu jumpa dua saking. Wa juzuk kelimah dengan wa dhamma jamak. Kama dia bila berhipung dua saking, satu juzuk, yang kedua kul, wajib buah juzuk. Buah lapan, jadi ta'fu. Mana ta'fu wa an ta'fu ni wazan dianya wazan dia
taf'u, asal taf'ulu, buat lam, taf'u. Adapun ya'funa cukup, yaf'ulna, fa ain lam cukup. Adapun ta'fu ni ada fa dengan ain lam tak ada. Wazan taf'u, ta'fu, asal dia taf'uluna, ta'fuwuna. Itu kena tahlil, kena satu persatu. Sebab tu basic kita, kita kena pandai, kena ingat dan faham tasrih 14 di dalam ilmu sarah. Satu daripadanya tasrih 14 bagi fi'il madhi, nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna. Faham i'rab dia, fa'il dia tu. Fi'il mudhari' 14, yang suru, yang surani, yang suruna, tansuru, tansurani, yang surna. Itu hubung dengan nun jamu muannah bina tasukung. Tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna. Itu tansurna tu ya'funa. Dua hak buat hubung dengan nun jamu muannah bina tasukung. Ansuru, nansuru. Nampak stasiunnya setakat tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. As-sabi'u al-fi'lul mu'tallul akhir ka yaghzu wa yakhsha wa yarmi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.